Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pematangan kali ini, kumpulan kami telah menjalankan satu kajian tentang kemiskinan di negara kita. Seperti mana yang kita tahu, satu dunia telah dikejutkan dengan kemunculan virus baru iaitu COVID-19. Virus ini bukan sahaja membawa masalah dari segi kesihatan kepada kita, malah ia telah menyerang ekonomi kita dan negara kita tidak terkecuali. Dan ini telah menyebabkan ekonomi negara kita semakin merosot dan ia menyumbang kepada kadar kemiskinan yang semakin meningkat di negara kita. Untuk menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan Google Form kerana ia dapat memudahkan para penjawab bagi memberi respon, dan seterusnya ia dapat menyimpan data dengan rapi dan kemas. Akhir sekali, ia dapat mengelakkan konfrontasi secara fizikal, dan ini amat bagus kerana kami dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengelakkan dari dijangkiti oleh virus ini. Dan mari teruskan kepada poin seterusnya. Maklumat konsep dan latar belakang. Kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak adalah sejenis keadaan ketika pendapatan isi rumah keseluruhan berada di bawah tahap yang diperlukan untuk mengekalkan taraf hidup asas seperti makanan, perumahan, pendidikan dan air minum yang sihat. Walaupun negara ini berkembang secara ekonomi, ia tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang hidup dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah keadaan di mana keseluruhan pendapatan isi rumah dapat mencapai tahap yang diperlukan dari taraf hidup asas. Tetapi, walaupun mereka dapat memperoleh keperluan hidup asas, mereka tidak mampu membeli apa-apa selain keperluan hidup asas seperti televisyen, internet, pakaian bersih ataupun mungkin pendidikan. Kemiskinan mutlak di Malaysia adalah 5.6% penduduk Malaysia pada tahun 2019, dan kemiskinan relatif di Malaysia pula kali terakhir dicatatkan menjadi 22.2% pada tahun 2016. Selama 50 tahun terakhir, ada banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk membasmi kemiskinan. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan banyak dasar dan inisiatif seperti Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, IKASI, Satu Azam dan keseluruhan konsep Satu Malaysia. Saat ini, ketika kita mendekati akhir tahun 2020, Malaysia menghadapi wabak COVID-19. Peran Malaysia untuk mengurangkan kemiskinan dari tahun 1970 hingga sekarang, sebahagian besarnya telah sia-sia. Rumah tangga yang dipimpin oleh wanita yang paling teruk dilanda kes dan krisis ekonomi yang meningkat COVID-19, di mana 32% wanita yang menjadi ketua isi rumah menganggur hingga hari ini, dan 57% ketua wanita isi rumah tidak dilindungi oleh kumpulan wang simpanan kerja KWSP ataupun Employee Provident Fund EPF. Pengangguran lebih telah mencapai tahap tertinggi tahun ini dari 3.3% pada Februari 2020 kepada 5.3% pada bulan Mei 2020. Pemerintah Malaysia juga telah menyediakan pelbagai paket rancangan yang berjumlah hingga 300 bilion ringgit, namun banyak kelompok yang kurang mampu tetap rentan terhadap kemiskinan. 3M Thailand telah dijanjikan untuk membantu lebih daripada 5,000 komuniti kurang bernasib baik di setiap negara melalui program bantuan ASEAN Cares COVID-19. Pahlawan tempatan Malaysia Kuan Chi Heng juga dikenali sebagai Uncle Kentang ingin menolong orang kurang bernasib baik yang tinggal di Klang-Li, mulai dari perkhidmatan jenazah kemudian untuk RM1 hingga perkhidmatan teksi yang harganya hanya 10 sen. Dia juga melancarkan pasal awal tahun ini di mana semuanya berharga 10 sen. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keputusan data-data yang telah kami kutip melalui Google Form. Pertama sekali, antara soalan yang kami kemukakan dalam Google Form adalah: yang pertama, adakah anda cenderung untuk membantu golongan Muslim ketika kaum bersendirian? Yang kedua, adakah kamu cenderung untuk membantu golongan Islam ketika kamu bersama dengan orang lain? Kedua-dua soalan ini, kebanyakan responden menjawab mereka bersetuju dan sangat setuju untuk membantu golongan Islam ketika bersendirian dan juga berkumpulan. Soalan ini kami kemukakan kerana kami belum mengetahui sama ada segelintir masyarakat rasa tidak ingin membantu orang lain ketika bersendirian ataupun secara berkumpulan. Soalan yang ketiga, kami menanyakan tentang adakah mereka bersetuju untuk membantu membangunkan
sosioekonomi bukan bumi putra dalam negara. Soalan ini berdasarkan graf kita dapat lihat bahawa pilihan sangat setuju dan pilihan setuju menunjukkan keputusan yang sama rata. Di sini kita dapat lihat kemunduran ekonomi juga disebabkan oleh kurangnya pembangunan orang bukan bumi putra dalam negara kita. Soalan yang keempat, adakah kamu bersetuju bahawa tidak pengumpulan data yang mempunyai maklumat lengkap tentang pencapaian golongan miskin terutama di kawasan pedalaman? Soalan ini mendapat majoriti bersetuju bahawa tidak pengumpulan data yang lengkap untuk golongan miskin dalam negara yang menyebabkan segelintir golongan miskin dalam negara terapai. Dan soalan yang kelima, adakah kamu bersetuju tidak platform tinggi untuk memperbarui pembangunan yang boleh membantu golongan miskin? Soalan ini juga mendapat majoriti responden sangat bersetuju bahawa tidak platform yang boleh membantu membangunkan golongan miskin. Itu merupakan 5 soalan yang kami kemukakan dalam survey dan juga keputusan yang telah kami perolehi. Soalan seterusnya, nombor 6, mengatakan bahawa adakah golongan miskin di kawasan tempat tinggal kamu lebih banyak mendapat bantuan sekarang berbanding dahulu? Dan masih majoriti yang bersetuju, namun ramai yang tidak bersetuju dan juga tidak pasti. Yang tidak pasti terdiri daripada 29.2% dan yang menyetujuinya majoriti iaitu 33.8%. Seterusnya, nombor 7, adakah kamu cenderung untuk bersuara kepada pihak atasan untuk mendapatkan bantuan untuk golongan miskin? Dan dapat dilihat di sini, majoriti bersetuju dan sangat setuju bahawa mereka cenderung untuk bersuara kepada pihak atasan untuk membantu golongan miskin. Soalan ke-8 mengatakan, adakah kamu berusaha untuk mencari inisiatif membantu orang dalam kemiskinan di kawasan tempat tinggal kamu? Dan dapat dilihat di graf bahawa majoriti menyetujui dan sangat setuju, namun masih ramai yang tidak pasti iaitu terdiri daripada 27%. Soalan nombor 9 pula berkata, adakah kamu bersetuju bahawa kemiskinan dalam negara kita berpunca daripada golongan bukan bumi putra? Soalan ini dilihat sebagai sedikit kontroversial, oleh sebab itu ramai responden yang memberikan jawapan tidak pasti iaitu nombor 3 di sini, dan pasti dan setuju dan tidak menyetujui pun agak sama rata. Soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 10 mengatakan, adakah kamu lihat bantuan yang dibekalkan kepada golongan orang miskin mencukupi keperluan mereka? Dan dilihat daripada graf ini, ramai responden memilih tidak pasti, namun yang menyetujui dan tidak menyetujui hampir sama rata. Kesimpulannya, kemiskinan merupakan masalah yang besar di Malaysia sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Dengan wabak COVID-19 yang mencatatkan jumlah kes yang meningkat setiap hari, masalah kemiskinan di Malaysia ini juga akan terus meningkat. Ini kerana jumlah bisnes kecil ataupun small and medium enterprises (SMEs) terpaksa ditutup bagi mengawal penyebaran virus COVID-19. Kemelesatan ekonomi ini akan meninggalkan kesan yang berat terhadap negara kita dan semua pihak harus bersatu dalam kerja membaik pulih keadaan ekonomi Malaysia. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah pun mengambil langkah awal dalam usaha mengelak dari situasi ini berlaku. Antara usahanya ialah seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), Kasih Satu Azam dan yang lain telah menunjukkan hasil yang positif dan membantu mengurangkan jumlah kemiskinan di Malaysia. Daripada data yang dikumpulkan dari survei Google Forms yang kami lakukan, kita dapat melihat majoriti daripada yang menjawab survei tersebut cuba membantu dan memberi pandangan terhadap isu kemiskinan di negara kita. Antara usaha yang perlu dilakukan bagi menangani isu kemiskinan ini adalah mengawal penyebaran virus COVID-19. Jika virus ini dapat dikawal, bisnes-bisnes kecil ataupun SMEs tidak perlu ditutup dan golongan rakyat dapat bekerja lalu mengekalkan pendapatan rumah tangga. Seterusnya, pihak berkuasa boleh mengeluarkan lagi peluang pekerjaan agar golongan rakyat dapat bekerja dan tiada pihak yang menganggur. Akhir sekali, pihak kerajaan boleh melabur dalam industri pendidikan pada peringkat awal untuk golongan muda. Ini dapat melahirkan generasi yang bijaksana dan mampu membantu negara pada masa depan. Isu kemiskinan di negara ini bukanlah isu yang asing, namun ia sering dibesarkan dalam setiap perbincangan. Jadi semua pihak perlu berganding bahu bagi mengatasi isu ini dan mewujudkan sebuah negara yang berjaya.
Terima kasih. Assalamualaikum.